koordinat. Okey. Okey, kebanyakan kamu suka labelkan X1 X2 macam ni. Lepas tu kamu suka labelkan Y1, Y2. Okey. Ada juga, ini memang salah tau. Tak boleh label macam ni. Sebab kita balik pada basic kita yang mana koordinat mesti daripada X dan Y. Jadi kita nak bezakan dia, sebab tu kita letak X1, Y1. Okey, manakala B tu kita nak bezakan, kita letak X2, X2, Y2. X2, Y2. Sorry. Okey, akan tetapi dah label betul, nak masukkan dalam rumus pula salah. Dia dah labelkan betul, dia pergi masuk lagi X1 tolak Y1 kat sini. Jadi salah. Jadi tolong tengok betul-betul macam mana kamu nak masukkan. Jadi hari ni cikgu nak masih lagi cerita pasal jarak, tetapi dia ni kalau berkaitan teorem Pythagoras. Ini kamu dah belajar bab 13 tingkatan 1. Okey, masa bila kita nak guna teorem Pythagoras cikgu? Masa bila nak guna? Okey, masa kalau kamu jumpa soalan. Okey. Kalau betul-betul dia tak bagi koordinat. Dia hanya bagi 3. Dia hanya bagi 4. Kamu tak nampak koordinat kan? Sebab minggu lepas yang hari tu kita belajar, dia mesti ada koordinat pada setiap buku ni. Kalau ada koordinat tak ada masalah, kamu guna jarak. Tetapi sekarang dia tak bagi koordinat. Dia tanya, dia bagi jarak sahaja. Dah siap-siap ni tulis 3 unit, 4 unit. Nyatakan jarak bagi AB. Ini ABC, segitiga ABC. Nyatakan jarak bagi ni AB. Jadi apa perlu kita buat? Kat sinilah peranan kita menggunakan rumus jarak, tapi kita guna kaedah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras cakap apa? Okey, untuk dapatkan garis yang sengit, yang condong macam ni, kita perlu labelkan yang tegak ni sebagai A. Yang bawah ni sebagai B. Jadi nak dapatkan jarak AB, kita kena buat A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini kalau dibagi unit, kamu kena differentiatekan sendiri. Okey, cikgu dah cakap cara macam mana nak membezakan. Jadi kamu bila dapat soalan, kamu kena pastikan rumus mana kamu nak guna. Okey, jadi kita masukkan dalam formula A kita 3 kuasa 2. Tambah B. B kita 4 kuasa 2. Okey, jadi kita masukkan. Dapat 9. Dapat 16. Okey, bila kita kira kita akan dapat punca 25. Bila kita tekan kalkulator punca 25 kita akan dapat 5 unit. So 5 unit ni di mana? 5 unit di sini. Okey, 5 unit ni di sini. Itu maksudnya teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras dia tak bagi koordinat, dia bagi jarak. Kita tinggal kira sahaja. Okey, ada satu lagi teknik ada satu lagi contoh soalan yang menggunakan teorem Pythagoras. Okey, cikgu akan tunjukkan macam ni. Okey, cikgu akan tak bagi ni ya. Cikgu tak bagi Okey, cikgu dah bagi. Okey, cikgu dia akan bagi grid. Cuma dia buat anak panah macam ni saja. Okey, dia buat anak panah, bukan anak panah lah, dia buat garis macam ni. Dan dia labelkan C dan D. Ini tak ada dalam buku tapi bukan sama dengan modul cikgu tunjukkan dahulu. Okey, bila dapat macam ni, dia suruh kira sedangkan dia tak bagi pun jarak tegak, jarak mengufuk. Jadi apa perlu kamu buat? Okey, ini yang cikgu pernah tunjukkan dalam modul cikgu. Kamu bina sendiri segitiga. Kamu bina sendiri segitiga.
Segitiga tu mesti bercantum lah, bertemu pada titik yang sama di sini. Dia akan menghasilkan segitiga bersudut tegak. Okey, bila dah bina segitiga ni baru kamu sendiri boleh dapat berapa unit? 3 unit. Macam mana cikgu tahu 3 unit? Ni kira kotak 1, 2, 3. So maksudnya 3 unit. Manakala yang bawah kamu kira kotak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bawah ada 7 kotak. 7 kotak mean 7 unit. Lepas tu barulah kamu labelkan. Sebab kita nak guna teorem kan. Ni labelkan A, ni labelkan B. Soalan suruh cari CD. Soalan suruh cari CD. Okay. So kita guna teorem Pythagoras sebab tiada koordinat. Okay, masukkan dalam koordinat lah. Dalam formula lah. Okay, jarak sama dengan okay, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi A kita 3. Okay, masukkan 3 kuasa 2. Tambah B 7 kuasa 2. Okay, so kita dapat 9 tambah 49. Okay, kita cari dulu nilai di bawah. Jangan terus tekan punca kuasa. Jadi kita akan dapat 58 di sini. Okay, bila kita tekan kalkulator kita dapat berapa ni? 58, punca 58 dapat berapa? 7.62. 7.62. Okey, betul. So boleh tinggalkan dalam keadaan ini 7.62 unit atau kamu boleh tulis sahaja dalam keadaan ini. Tak ada masalah, boleh. Okey, boleh. Okay, cikgu tengok dulu siapa yang baru nak masuk tu. Okey. Kita balik semula. Okey, ini yang ni ya. Okey, sekarang kita akan pergi pada soalan kita. Semua tengok soalan nombor 4. Okey, masing-masing tengok soalan nombor 4. Okey, nampak ni? Okey, ada yang dah buat, ada yang belum buat. Okey, jadi cikgu nak kita buat sama-sama di sini. Okey, siapa yang tak dapat buat sendiri, kita tengok macam mana kita nak buat. Okey, make sure sebelah kamu ada kalkulator untuk sama-sama tekan kalkulator. Okey, untuk soalan nombor 4, dengan menggunakan teorem Pythagoras dapatkan nilai jarak bagi C. Nilai jarak bagi C. Okey, ni C ni. C ni condong. C condong, C sengit. So kita terus labelkan sini A, sini B. Okey, dan kita masukkan dalam formula. Okey, jarak. Okey, sama-sama tulis. Siapa yang belum tulis, sila tulis. Okey, setiap kali tulis, kamu tulislah formula. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Sebab bagi ingat. Okey. Masukkan A 20 kuasa 2 tambah B 17 kuasa 2. Okey, kita dapat berapa sini? 400. Okey, tambah 17 kuasa 2. Berapa 17 kuasa 2? 489. Berapa 489? 289. Okey, 289. Okey. So 17 kuasa 2 dapat 289. Okey. Okey, kamu kira dulu 400 tambah 289. 689. 689. Okey, boleh tinggal macam ni sahaja ataupun nak cantik kamu boleh teruslah tulis perpuluhan. Berapa perpuluhan kamu dapat? Punca 26.24. Okey. 26.25. 26.25, betul. 26.25. Okey.
Okay, boleh tulis unit kat sini. Unit. Okay. Boleh faham Okay. Boleh. Okay, pelajar yang belum buat tolong buat dulu soalan B. Yang belum buat yang ada dah buat memang dah bagi tahu cikgu dah. Ni yang belum buat, cikgu bagi masa 2 minit untuk buatkan B dulu. Buat soalan B dulu. Nampak tak? Jangan tidur ya. Okey, siapa nak jawab B? Saya cikgu. Okey, dapat Alia berapa? Batisa. Alia. 20.52. Okey, 20.52 ya. 20.52. Selepas perpuluhan kita sebut nombor satu-satu. 20.52. Okey, so jawapan pelajar kena guna formula teorem Pythagoras. Okey, siapa yang baru masuk? Okey, kita nak cerita pasal jarak dahulu. Okey, so kita pergi untuk bahagian teorem Pythagoras. Pelajar dah dapat di sini 20.52. Okey, pelajar cikgu nak minta kamu buat C dengan D. Okey, sebagai latihan. Siapa yang belum buat, yang dah buat tak apa. Terima kasih dah pernah hantar kat cikgu, tak ada masalah. Okey, jadi kita nak bergerak ke soalan seterusnya. Okey, tengok muka surat 4. Muka surat 4 ni kamu kena fahamkan cerita cikgu. Okey, cikgu akan ceritakan di sini. Okey, kamu kena faham sebab apa soalan-soalan ni soalan yang biasa dia keluar. Dia tricky sikit kat sini. Okey, cikgu akan copy. Okey, sekejap ya. Okey. Cikgu balik semula. Okey. Ni soalan yang kamu dah ada pada muka surat seterusnya tu. Okey, soalan bagi untuk cari H dan K. Okey, soalan suruh kamu cari H dan K. Okey, macam mana nak dapat H dengan K? Dia dah bagi tahu iaitu jarak apa? Jarak mengufuknya berapa dia bagi kat situ? 6. Jarak mengufuknya 6. Jarak mengufuk maksudnya ini ya, jarak mengufuk. Ini maksudnya jarak mengufuk. Jarak daripada A ke B yang lurus, bukan A ke B yang sengit ni. A ke B yang lurus. Ini maksudnya jarak dia 6. Jarak menegak mencancang berapa? 4. Okey, jarak ke atas 4. Ini maksudnya jarak mencancang 4. Okey, cikgu saya mak balas semula. Okey, betul 6. Okey, betul. Okey, so apa perlu kita buat? Macam mana kita nak tengok? Okey, yang ini dalam cikgu punya video ada dibagi tahu. Okey, jadi kamu kena fahamkan explanation cikgu di sini. Okey, untuk dapatkan K dengan H, first kali kamu tengok. Okey, kamu tentukan pada B ni. Okey, B ni, okey, kamu labelkan X.
positif. X positif. Okey, manakala K ni iaitu Y. Y positif. Tu maksudnya. Tanda-tanda itu akan membantu kamu untuk buat pengiraan nanti. Okey, labelkan pada A. A kita nak bubuh. A, X dia apa? Positif ke negatif kalau kita tengok sini? Negatif. Sukuan ketiga. X dia negatif. Okey, manakala Y dia? Negatif. Okay, Y dia negatif. Macam mana nak tahu? Masa mula-mula kita belajar koordinat, kita dah tahu kan macam mana letak sukuan mana. Jadi kedudukan positif negatifnya pun insya-Allah pelajar-pelajar sebenarnya dah tahu dan wajib tahu sebenarnya di situ. Okey, so kenapa kita perlu labelkan dia positif negatif ni cikgu? Okey, dia akan memberi info untuk kita selesaikan sebenarnya. Okey, jadi kat sini kita tengok ya. X dengan X. X positif kita ialah 4. Okay, X negatif kita ialah H. Okay. X. Okay, jarak mengufuk. X dengan X. Ini paksi X. Kalau kita cerita pasal X, dia merupakan paksi X. Okay. Kamu tengok paksi X jarak dia yang warna merah. Paksi X jarak dia yang warna merah iaitu 6. Itu dia punya kaitan dia. Okey, X dengan paksi X jarak dia adalah yang melintang, mengufuk iaitu 6. Jadi apa perlu kita buat? Macam mana nak buat? Okey, kamu ambil yang positif 4. Kita akan tolakkan dengan yang negatif iaitu H. Kenapa tolak cikgu? Okey, kenapa tolak? Jawapan dia ialah sebab jarak tidak akan menghasilkan negatif. Sebab tu kita kena guna operasi nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Positif tolak negatif. Itu maksudnya. Kita akan samakan dengan 6. 6 ni mana dapat? 6 ni daripada soalan sebab dia kata jaraknya ialah 6. Okey, jadi apa perlu kita buat bila sampai kat sini dia dah jadi pada rumus algebra iaitu memindahkan menggunakan cerita kisah sungai yang cikgu pernah cerita. Ini rumus algebra. Jadi kita akan tinggalkan yang kita nak pindahkan, kita akan pindahkan tolak 4. Kenapa tolak 4? Sebab sini positif. Positif pindah jadi negatif. Okey, so kat sini cikgu salin balik semula negatif H sama dengan 2. Jadi H kita sama dengan 2 bahagi negatif 1. Jadi H sama dengan negatif 2. Okey, H sama dengan negatif 2. Kalau kita tengok betul tak H itu adalah X negatif? Dia negatif, betul tak H itu negatif? Ya. Ya, jadi tengoklah kat sini H kita memang akan dapat negatif. Jadi secara tak langsung kita dah buktikan H itu negatif. Okey, ini untuk H. Okey, sekarang kita akan gerak untuk Y. Kita akan gerak untuk Y. Kita tengok ya. Okey, kita ambil cikgu buat kat sini. Y positif iaitu K. Y negatif. Negatif 3. Sekarang siapa kena tolak siapa? Kalau ikut cerita cikgu tadi, siapa kena tolak siapa? Sekejap je. K tolak negatif 3. Okey, K tolak negatif 3. Yang positif tolak negatif. Dan jarak dia berapa? Jarak dia 4. Kita guna macam ni. Jadi kita ambil K. Kita tolak dengan negatif 3. Ini maksudnya. Samakan dengan 4. Samakan dengan 4.
Jadi kat sini kita buat apa? K. K. Tolak akan jadi tambah. Tambah berapa? Tambah 3. Samakan dengan 4. Kita dah dapatkan K. So, K akan stay manakala yang pindah ialah 3. Positif 3 belah kiri pindah akan jadi negatif. Macam ni. Jadi K kita akan dapat 1. 1 itu positif. Betul tak K itu Y positif? Betul. Betul. So cikgu dah buktikan daripada label tadi membuktikan jawapan kita menunjukkan positif dan negatif. Okey, secara tak langsung menunjukkan macam tu. Okey, pelajar salin dahulu. Kita akan cuba soalan nombor 2 nanti. Okey, salin dahulu. Okey, dah siap salin? Dah. Dah, okey. Kita pergi ke paparan baru. Okey, cikgu akan copy balik semula. Okey, cikgu akan tinggalkan soalan C je untuk kamu. Soalan B kita akan buat sama di sini. Okey, so soalan C nanti kamu kena send jawapan kat cikgu lah. Okey. Cikgu besarkan. Okey, belajar. Okey, jom sekarang kita sama-sama labelkan. Okey, pada A ini labelkan sekarang. X dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Y dia positif ke negatif? Positif. Positif. Macam mana tahu? Awal-awal dah belajar dah sukuan positif, sukuan negatif kan. Kamu dah tahu mana kedudukan negatif positif. Okey, B ini dua dia X positif ke negatif? Positif. Positif. K, Y positif ke Positif. negatif? Y positif. Positif. Okey, ini cara dia. Okey, kemudian masih lagi menggunakan soalan yang sama. Dia kata jarak mengufuk ialah 6. Okey, manakala jarak mencancang iaitu menegak ni ialah 4. Labelkan macam tu. You nak guna pen warna-warni pun tak apa. Highlighter pun tak apa. Okey. Okey, kemudian kita labelkan. Kita nak buat dulu ni. Garis yang warna merah. Warna merah iaitu kita nak selesaikan X lah. X. X6. Okey, kamu nak selesaikan X. Kamu ada X positif. Kamu buat macam ni, 2. Kamu ada X negatif sama dengan H. Lepas tu cikgu cakap tadi positif mesti kena tolak negatif. Kamu buat 2 tolak H sama dengan 6. Buat macam ni. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Kurang 1 minit sebenarnya boleh dapat H ni. Okey, selesaikan dulu H dapat berapa? Negatif 4.
H negatif 4. Okey, kita tengok jawapan lain. Pelajar kena tahu pindahkan ya. Ini rumus algebra, persamaan linear kamu dah belajar. Ataupun cerita kisah sungai yang selalu cikgu cerita tu. Nak pindahkan apa, nak kekalkan apa, nak bawa ke kanan apa. Bila konsep awak tak strong bahagian tu, awak tak boleh nak fahamkan untuk soalan-soalan tricky macam ni. Okey, seterusnya kita tengok betul tak jawapan kawan kita Cheng tadi. So, kita tinggalkan negatif H di sini sama dengan 6 tolak 2. Kenapa tolak 2? Sebab sini 2 tu positif. Okey, kita continue. Negatif H akan dapat 4. Maka H akan dapat negatif 4. Okey, betul macam kawan kita cakap. Okey, now kita nak buat pula garis biru. Everybody tolong. Okey, garis biru ni merupakan garis tegak. You label lah macam ni. Iaitu 4. Kamu tulis Y1 kamu, Y positif kamu apa? Y positif sama dengan K. Y positif lagi 1 sama dengan 7. Cikgu macam mana nak jadikan ni, nak tolak siapa, nak tolak siapa ni, dua-dua positif ni cikgu macam mana ni? Sekarang cikgu tanya awak pula, macam mana pula ni ada dua-dua positif? Siapa perlu tolak siapa? Kalau ekologi sebenarnya siapa perlu tolak siapa? 7 tolak K. 7 tolak K. Kenapa 7 tolak K? Ikut awak punya pemahaman. Tak apa, salah nanti kita betulkan. Tapi kenapa kamu rasa 7 tolak K? Kenapa? Kenapa 7 tolak K? Bukan K tolak 7. Siapa boleh bantu? Kenapa kawan kita cakap 7 tolak K? Tak tahu? Cikgu ni tanya seorang ni. Okey, kenapa dia 7 tolak K? Sebagaimana kawan kita cakap, kalau kita tengok gambar rajah ni, K kan lagi tinggi daripada K pula. 7 kan lagi tinggi daripada K. K tu kan kat bawah. Jadi adalah logik bahawa yang atas kena tolak bawah. Okay, sebab atas tu lagi besar nilai dia. Okey, boleh dapat ya? Itu reason dia ya. 7 tolak K sama dengan 4. Okey, selesai kan untuk cikgu? Jangan tidur ya. Kamu jangan tidur, jangan pergi mana-mana, kamu kena salin. Kamu tak faham nanti, kamu akan efek pada soalan-soalan seterusnya. Tiga. Okey, dapat berapa? 3. Pelajar lain macam mana dapat jawapan yang sama ke? Belajar pindahkan satu-satu dulu. Kamu kena tanya diri, apa yang aku nak pindahkan ni? Kalau aku nak selesaikan K, selesai bermaksud solo, single. Jadikan dia solo, jadikan dia single. Okey, so awak kena pindahkan positif 7 ni. Okey, yang tak pindah mesti kekal kat situ. Buatkan dia satu-satu. 4. Okey, nak pindahkan positif 7 dia jadi negatif tu 7. Okey, jadi K, negatif K sama dengan negatif 3. Jadi K kita akan dapat 3. K kita akan dapat 3. Macam ni. Okey, you kena fahamkan proses pemindahan dan konsep. Cikgu paling takut korang ni lupa konsep. Okey, ini konsep yang sama kamu akan gunakan untuk soalan C nanti. So nanti pelajar tolong send jawapan C kat cikgu. Okay, send semula jawapan C kat cikgu. Ada cikgu tahu antara kamu ni dah masuk Google Meet, ada juga tak nak respon.
So kita tak tahu macam mana awak faham ke tak faham, sama ada cikgu shock sendiri pun ataupun tidak. Okey, dah salin? Dah. 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 Dah yang lain dah. Okey. Kalau dah, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 pun kamu kena bagi kat cikgu. Okey, kamu kena sendkan jawapan kat cikgu. Cara dia macam mana? Okey, first kali kamu kena dapatkan dia punya koordinat. Tengok baca koordinat ni. Koordinat A berapa? Negatif 9, 7. Okay, koordinat B berapa? 8, 4. Koordinat D berapa? Okay, negatif 8, negatif 8. So, lepas tu kamu kena buat apa? Kena buat apa ni? Soalan minta dapatkan perimeter. Okay, dapatkan perimeter. Perimeter bagi bentuk berikut. So, bentuk ni bentuk segitiga. So, step yang pertama, cikgu tak tunjuk jalan kerja ya. Cikgu bagi langkah-langkah saja. Okay, langkah yang pertama. Okay, kamu dah dapatkan dia punya titik koordinat. Okay, pertama titik koordinat. Okey, yang kedua, dapatkan jarak bagi 3 sisi. Dapatkan jarak bagi 3 sisi. Contoh, kamu dapatkan jarak AB. Kira. Cikgu macam mana nak kira jarak? Ya Allah. Jarak cikgu dah bagi rumus. Dah bagi guna teknik teorem. Jadi kamu boleh guna mana-mana formula kamu suka. Okey? Kamu nak guna jarak, boleh guna 2 titik. Okey. Dapatkan jarak tepi sini. Dapatkan jarak tepi sini. Okey, bila dah dapat jarak, kamu dah ada 3 jarak kan? Okey, kemudian barulah kamu tambahkan untuk dapatkan perimeter. Okay, perimeter ni adalah jumlah keliling. Perimeter adalah jumlah keliling. Tambahkan yang ketiga-tiga jarak tu. Cuma ruang kat sini mungkinlah kamu tulisan besar, kamu tulisan tak berapa nak kemas ataupun mengambil ruang, mungkin tak cukup bagi kamu. Jadi apa yang cikgu nak, kalau tak cukup ruang, kamu tampalkanlah dengan kertas kat situ, buat jalan kerja. Okey, kalau kamu buat kat muka surat lain, make sure kertas tu kamu tampal balik semula di situ. Tak nak asing-asing nanti kamu nak refer balik semula, tak tahu macam mana. Okey, ini langkah-langkah yang kamu kena buat. Okey, first tandakan titik koordinat. Kedua, cari jarak bagi ketiga-tiga sisi. Okey, baru yang ketiga, dapatkan perimeter. Okey, untuk soalan 6 ni ada 3 soalan. Jadi kamu kena buat step yang sama untuk ketiga-tiga soalan. Ketiga-tiga soalan macam ni. Okey, boleh ya? So 3 soalan ni pun akan kena send balik semula ke cikgu. Okey, send balik semula pada cikgu. Siapa yang dah buat, tolong cek balik semula sama ada betul ataupun tidak apa yang kamu buat itu. Okey, hantar untuk cikgu, bagi itulah tanda. Seterusnya, okey, hari ni kita nak belajar titik tengah. Sekejap je, sikit je titik tengah cikgu bagi kat sini. Okey, titik tengah. Okay, cikgu nak everybody tengok dan tulis maksud titik tengah tu. Okey, titik tengah ialah titik yang berada di tengah-tengah. Apabila ada 2 titik koordinat yang diberi. So dia berada tengah-tengah. Nama pun tengah kan, tak ada lagi jawapan yang paling mudah untuk bagi faham. Memang nama di tengah-tengah bermaksud jarak daripada kiri dan jarak daripada kanan mesti sama. Okay, mesti sama. Okay, let's say cikgu berdiri di tengah-tengah. Sebelah sini anak cikgu, jarak mesti ada 2 meter. Sebelah lagi seorang lagi anak cikgu kat sini,
mesti jaraknya pun 2 meter. So cikgu berada di tengah-tengah. Tapi dalam kes titik ke tengah koordinat ni, kamu kena pastikanlah macam mana nak isi koordinat dia dengan betul. Kalau koordinat ni salah, bermaksud titik koordinat pun titik tengah pun akan salah. Okey, jadi kat sini kamu tulis formula titik tengah. Okey, masing-masing. Okey, titik tengah. Cikgu buat short form je. Titik tengah. Okey. X1 tambah X2 per 2. Koma. Y1 tambah Y2 per 2. Tutup kurungan. Kat sini pun bila dia dah bagi tulis X1, X2, Y1, Y2, kamu still kena labelkan. Contoh cikgu bagi A 1, 5. Contoh. Dan B cikgu bagi negatif 1, negatif 5. So kamu sebagai pelajar yang bertanggungjawab dengan proses pemahaman kamu kena labelkanlah. Okey, ini X1. Ini Y1. Ulang banyak kali. X1, Y1. Sini X2. Ini Y2. Bila kamu dah label, masukkan dalam formula dengan betul. X1, 1. X2, negatif 1. Macam tu. Perkan dengan 2. Koma. Masukkan Y 5 tambah negatif 5 per 2. Macam tu. Barulah kita buat pengiraan, dapatlah jawapan dia nanti. Ni jawapan dia. Jawapan mesti dalam kurungan sebab kita cerita pasal titik koordinat. Okey, kalau kamu tak letak kurungan dia jadi salah. Dia tak membawa maksud koordinat. Okey, ini kamu kena tulis di bahagian nota. Okey, boleh ya? Okey. Kamu tak cakap boleh pun cikgu kena cakap boleh juga. Cikgu yang cakapkan boleh. So bermaksud kamu kena ikut benchmark cikgu lah. Boleh cikgu. Cikgu cakap boleh, kamu kena boleh. Because of, ini soalan tak susah. Dia tahap penguasaan 1 saja. So murid-murid mesti boleh dapat jawab. Okey, jadi tugasan kita sebelum berakhir, cikgu nak bagi quiz kejap. Okey. Buat nombor 7. Plotkan semua titik koordinat untuk mendapatkan titik tengah dengan menggunakan rumus yang diberi. So tugas kamu plotkan guna formula ni. Okey, jadi pembetulan di sini. Okey, cikgu nak kamu buat pembetulan. Okey, kalau kamu perasan titik L dengan D ni sama. Okey, jadi cikgu nak kamu tukarkan dia jadi negatif 6, 0. Negatif 6, 0. L ya. Okey, manakala O pula. Okey, tolong tukar O. Okey, 4, negatif 3. 4, negatif 3. Okey, dah buat pembetulan? Dah. Sudah. Dah. Okey, so kita recap apa kamu kena buat. First, kamu kena hantar ni. Okey, first kamu kena hantar yang ni. Betul? Soalan C? Betul. Soalan C kena hantar. C sahaja. Okey, kemudian kamu WhatsApp lagi jawapan nombor 6. A, B dan C. Kan cikgu dah kata memang ada kerja rumah banyak. Okey. Dan nombor 7 sahaja. Nombor 7 sahaja. Kejap. Belajar kejap ya. Betulkan baris mula O? Betulkan baris mula O? 4,
negatif 1. Bukan negatif 3 ya. 4 negatif 1. Tukarkan O. 4 negatif 1. Okey. Dah betulkan O ya. O ni yang latest ya, 4 negatif 1. Pun sama. Nombor 7 ni kamu plot dengan betul. Cikgu nak tengok plot sahaja kali ni. Cikgu tak nak kamu buat titik tengah lagi. Titik tengah later. Kalau kamu nak buat titik tengah, kalau kamu dah faham tak bermasalah. Cuma yang kamu perlu send tadi, sendkan grid kat sini. Tengok cikgu nak tengok plot betul ke tak betul. Kalau plot tak betul, kamu kira titik tengah macam mana pun kamu takkan dapat betul. Itu yang kesiannya nanti. Titik tengah salah, plotting salah, titik tengah jadi salah. Okey. Itu saja. Memang banyak jawapan kat sini. Kalau kamu rajin buat, kamu boleh buat. Okey, siapa yang kalau kamu tengok sini, ada ruangan MN dengan O ni tak ada ruang. Jadi kamu boleh tampal kertas, kamu tulis kat situ. Cikgu terlupa nak bagi ruang. Sebenarnya kalau yang belum print, boleh je gerakkan macam ni. Gerakkan kat situ. Pun boleh. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu akan stop present dan stop record. Okey, kita ambil masa dulu. Okey, masing-masing